Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua ibu bapa dan penjaga murid Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Video ini diwujudkan khas sebagai panduan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagi meningkatkan kefahaman mengenai manual pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR versi 2.0 tahun 2021. Pengenalan. Manual pengajaran dan pembelajaran di rumah versi 2.0 dibangunkan sebagai penambahbaikan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2020. Pelaksanaan PDPR mestilah memenuhi prinsip asas yang diperlukan bagi memberi ruang dan peluang kepada pihak sekolah mengatur strategi untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku secara optimum. Hal ini demikian kerana setiap sekolah unik dan mempunyai keperluan serta cabaran yang tersendiri. Prinsip asas yang diberi pertimbangan ialah tiada murid tercicir dalam pelajaran. Sekolah perlu memastikan semua murid dapat mengikuti PDPR berdasarkan keperluan dan kesediaan murid. Guru perlu mengenal pasti kaedah PDPR yang sesuai supaya murid dapat menguasai kandungan mata pelajaran yang ditetapkan. Guru hendaklah meneroka cara yang bersesuaian untuk kelangsungan dan peningkatan pelibatan murid dalam PDPR. Apa itu PDPR? PDPR bermaksud pengajaran dan pembelajaran PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR dilaksanakan apabila murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain dengan kelulusan pendaftar negeri. PDPR dilaksanakan secara dalam talian atau luar talian atau secara off-site. Guru boleh melaksanakan PDPR dengan menggunakan satu daripada kaedah ini atau gabungan kaedah mengikut kesesuaian. PDPR secara dalam talian online. Pelaksanaan berlaku apabila terdapat capaian internet dan penggunaan peranti seperti telefon pintar, tablet, komputer riba atau komputer yang membolehkan murid belajar secara real time. Penggunaan aplikasi. Terdapat beberapa jenis aplikasi sedia ada seperti Google Meet, Microsoft Teams dan Zoom boleh digunakan bagi melaksanakan PDPR online secara live streaming. Selain itu, PDPR online juga dapat dijalankan melalui pelantar pembelajaran seperti D5, Cikgu Tube, EDU Web TV dan lain-lain. Melalui pelantar pembelajaran ini, murid boleh meneroka pelbagai maklumat berkaitan pelajaran. PDPR bukanlah hanya terhad kepada sesi pengajaran semata-mata. Penggunaan aplikasi e-permainan seperti Kahoot, Quizzy atau WordWall juga boleh digunakan bagi menguji tahap kefahaman murid terhadap kandungan pelajaran yang disampaikan. PDPR secara luar talian offline. Pelaksanaan. Guru akan menjalankan PDPR secara offline bagi sesi tutorial atau sesi refleksi yang bermaksud tanpa menggunakan capaian internet. Guru akan memberi tugasan atau latihan melalui kumpulan WhatsApp atau Telegram kelas murid-murid. Proses muat turun. Bahan PDP dalam bentuk video, slide, nota yang disediakan oleh guru boleh dimuat turun daripada medium komunikasi untuk penggunaan atau rujukan murid. Tempoh menyiapkan latihan. Guru akan menetapkan tempoh menyiapkan latihan secara luar talian dengan pemantauan ibu bapa atau penjaga.
bahan bercetak. Pembelajaran juga boleh berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran lain seperti modul. Peranan guru menentukan kandungan kurikulum yang akan dilaksanakan berdasarkan jadual waktu PDPR, menyediakan bahan PDP dan tutorial yang bersesuaian serta boleh diakses semula oleh murid, melaksanakan PDPR berdasarkan jadual waktu yang telah ditetapkan, mempelbagaikan kaedah pentaksiran untuk menentukan pencapaian murid, merekod pencapaian murid ke dalam borang pentaksiran bilik darjah PBD secara berterusan, membuat jaringan dengan ibu bapa, penjaga atau murid dalam melaksanakan jadual waktu PDPR, memaklumkan kepada ibu bapa atau penjaga dan murid sekiranya berlaku sebarang perubahan jadual waktu. Peranan ibu bapa penjaga memastikan anak mendapat jadual waktu PDPR 2.0 yang disediakan oleh pihak sekolah, memastikan anak mengikuti PDPR berdasarkan jadual waktu yang ditetapkan, berkomunikasi dengan pihak sekolah bagi menyokong pembelajaran anak, memberi sokongan dalam membantu anak untuk belajar, memantau dan membimbing anak ketika sesi PDPR dijalankan. Jadual waktu pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR versi 2.0. Pihak sekolah telah menyediakan jadual waktu untuk murid-murid sekolah kebangsaan Seksyen 13. Jadual ini dijana selaras dengan panduan pelaksanaan jadual waktu pengajaran dan pembelajaran di rumah versi 2.0 yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Berikut merupakan contoh jadual pengajaran dan pembelajaran di rumah versi 2.0. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sesi persekolahan bermula pada pukul 8 pagi setiap hari kecuali hari Jumaat bermula pada pukul 7.30 pagi untuk waktu tasmik. Seterusnya, sila rujuk bahagian petunjuk. Warna hijau mewakili sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian online. Guru akan menyampaikan isi pelajaran berdasarkan topik yang diajar kepada murid-murid secara live streaming. Warna putih pula merupakan sesi tutorial. Murid-murid akan diberi latihan atau tugasan secara offline melalui kumpulan WhatsApp, Telegram atau Google Classroom. Dalam tempoh sesi ini, jika murid menghadapi sebarang masalah untuk menyelesaikan latihan atau tugasan, murid boleh bertanya kepada guru subjek melalui aplikasi Google Classroom. Sewaktu sesi ini juga, ibu bapa disaran membimbing murid menyelesaikan tugasan atau latihan. Warna kuning merupakan sesi refleksi. Sesi ini boleh dijalankan sama ada secara online atau offline berdasarkan ketetapan oleh guru subjek. Sekiranya murid tidak berjaya mencapai objektif guru, guru akan mengulang kembali topik berkenaan. Sebagai maklumat tambahan, jadual PDPR versi 2.0 juga memperuntukkan waktu rehat pendek selama 5 minit setiap selepas 30 minit sesi PDPR berlangsung. Pelaksanaan PDPR dalam talian dan luar talian yang melibatkan penggunaan peranti perlu mengambil kira tempoh layar. Tempoh layar merujuk kepada masa yang diluangkan bagi penggunaan peranti seperti televisyen, komputer, komputer riba, tablet dan telefon pintar. Penggunaan peranti semasa PDPR secara berterusan
tanpa melibatkan sebarang pergerakan fizikal yang aktif dalam satu tempoh masa yang lama boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan dan perkembangan murid. Jadual waktu PDPR 2.0 ini memperuntukkan waktu rehat pendek pada setiap selepas 30 minit sesi PDPR. Pada waktu ini, murid digalakkan melakukan aktiviti seperti renggangan atau senaman ringan. Guru juga boleh menggunakan aktiviti PDPR yang interaktif dan melibatkan pergerakan fizikal semasa PDPR dalam talian. Murid perlu menyerahkan hasil tugasan untuk disemak, ditafsir dan mendapatkan maklum balas daripada guru sebelum menerima latihan atau tugasan seterusnya. Sekian saja penerangan mengenai jadual waktu PDPR 2.0. Diharap ibu bapa dan penjaga mendapat pemahaman yang jelas mengenai pelaksanaan jadual ini kelak. Pihak sekolah berharap kita dapat bersama-sama beri komitmen yang terbaik bagi pembelajaran murid-murid Sekolah Kebangsaan Seksyen 13. Marilah kita berdoa semoga pandemik COVID-19 ini segera berakhir agar murid-murid dapat kembali ke sekolah seperti sedia kala. Sekian, terima kasih.